Hi, Assalamualaikum to everyone who's watching. Saya Shalma Iliana and I'm super excited to be here today walaupun virtually kita buat press conference ni. But insyaAllah everything will go well today and we will talk more about Rambang, single terbaru saya. Okey, Yana, hari ini kita akan bersama dengan rakan-rakan media yang seramai mungkin pada hari ini. Alhamdulillah kerana mereka meluangkan masa bersama dengan kita pada petang ini. Baiklah, kita nak bersembang lebih lanjut. Banyak soalan kita nak tanya Yana ni tentang lagu Rambang ni. Bukan saja Rambang, dan kita ada lagu naik juga selepas ini, gabungan Yana dan juga Abu Bakar Ali sebentar saja lagi. Okey Yana, boleh tak ceritakan sedikit pengalaman tentang Rambang ni? Kenapa Rambang? Rambang ni sebab dia ada maksud sendiri yang Shalma apply lah dalam lagu ni. Soalnya orang guna rambang ni macam kalau kita pergi shopping ke, kita tengok barang kan kita rambang mata kan. So, okay lah, Shalma explain terus the meaning of the song as well lah. So, di ibarat Shalma nak remind people to not be macam blinded by kindness. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok things yang macam too good to be true, kan selalu ada orang cakap, oh this is too good to be true, and then kita macam senang tertipu tau, and then kita tak tahu niat orang tu nak berkenalan dengan kita. Macam for Shalma even lagu sebelum ni pun Shalma ada message yang Shalma nak sampaikan, and this is somewhat related tapi dia more tekankan about you should always macam kenal orang tu betul-betul lah sebelum you get too attached with that person. Macam kalau kita pergi shopping pun kita selalu cakap macam kita rambang mata tengok barang ni, barang tu sebab it looks baik, it looks elok, and it's always important macam kita tahulah macam what we're dealing with. It's just a reminder to orang kat luar sana. That's why dia rambang mata. Ya, okey, Yana, sebelum ni Yana pernah orang kata menghasilkan beberapa single, The Latest Aroma, dan bekerjasama pula kali ini komposer yang sama juga Yana, iaitu Mas Dewangga dan juga Firdaus Rahman. Kenapa memilih orang yang sama juga? Ataupun selesa ke ataupun macam mana? Okay, so Firdaus Rahman dengan Mas Dewangga ni sebenarnya sebelum buat lagu Aroma pun Shalma dah pernah pergi studio diorang, and then macam kita orang memang dah kenal dah pun, and then kita orang just jamming, try buat a few songs tapi lagu-lagu yang kita pernah buat together kita tak pernah actually ada the song tapi tak release lagi lagu-lagu tu. It's just like macam try and error. So memang back then memang kita orang dah kira rapat, and then kita orang dah ada this chemistry tau, and then it's very important bagi Shalma kalau kita nak work with someone, it's always important to have a good chemistry lah with them. And saya bekerja dengan diorang sebab apa yang diorang bagi saya and the music and dia macam propose to me is always macam Shalma suka. So macam for me, I don't really satu chemistry, but tak adalah macam memilih sangat pun, tak adalah bias kalau orang lain macam offer me something that I love as well, why not kan. Tapi for Firdaus dengan Mas memang kita orang dah macam gang lah, dah macam kawan dah pun. Ya, itu sedikit orang kata informasi untuk rakan-rakan media pada petang ini tentang Rambang. Okey, baiklah, kita tak nak buang masa kerana kita ada lagu lagi satu untuk orang kata kita lancarkan lagu terbaru. Sekarang ni kita nak buka kepada anda semua rakan-rakan media sebarang pertanyaan untuk Shalma Iliana ataupun Yana untuk berkenaan dengan lagu Rambang ini. Dipersilakan. Sekiranya anda nak bertanya one to one, anda boleh raise hand anda ataupun anda boleh type di ruangan chat yang telah kami sediakan khas untuk anda semua. Okey, silakan rakan-rakan media. Apa ni Shalma? Silakan Haikal. Haikal dari Cosmo. Lagu ni dibuat you ada tak you punya own save daripada lagu ni? Maksudnya tadi kata dua penulis penggubah lagu tu kan? Ada tak you macam inject you punya own ideas ataupun you punya own says on the song? Sebab you cakap pasal tadi you cakap macam pasal Rambang kan? You cara you cerita macam there's something yang quite related to you. I don't know. Okay, sebenarnya the lyrics of the song memang they wrote it. Tapi masa dekat studio tu, bila I got the song, I always try to relate with my life first tau. Meaning like, okay, I tengok lyrics dia, is it relatable to me? I boleh faham ke tak? That's why I can always macam, whenever I sing my song, I macam betul-betul boleh relate to it. Is because I understand the lyrics. And then bila dekat dalam studio, ada a few things yang I change. Bukan lyrics, tapi it's penyampaian I. Meaning like when I was recording kan, macam setempat
I cakap, okay, maybe this part I need to naikkan key, maybe this part I need to, add a little bit of, my tone, lebihkan kepada macam maybe suara besar sikit. I added that because I contributed on emotions lah in the song. Right. Yeah. Alright, thanks. Thank you. Okay, thank you Haikal. Okay, kita ambil satu soalan daripada ruangan chat kita daripada Muhammad Rizwan ya. Dia tanya, sasaran lagu ini untuk tema mana-mana drama tak? Ada tak Yana? Ada sebenarnya. Sebenarnya lagu Rambang ni is an OST, upcoming OST yang belum ada confirmation date lagi bila akan keluar. Tapi okay lah, bagi hint lah. Drama tu is drama yang Syama sendiri berlakon. Wah, okay. Bila dijangka untuk tayang tu, tayangan dia? Tak tahu, harap-harap soon sebab kita tak ada confirmation date lagi, and hopefully soon lah. Apa-apa memang Syama will update on social media. Okay, kita ada soalan pertanyaan daripada rakan media kita itu Roni daripada Coffee Planet. Dia kata, memandangkan lagu ini eksperimentasi baru buat Shalma, apa cabaran ketika merakamkan ataupun merekodkan lagu ini? Okay, sebenarnya cabaran memang banyak juga sebab dekat dalam studio tu dia punya range is so much different than apa yang Syama selalu buat tau. So ada certain things yang macam Syama rasa macam kurang selesa nak buat benda ni. Tapi that's why I have Firdaus dengan Mas sebab dia orang pun macam, Syama you boleh. So I try to push myself to my my limit lah. And the song itself pun is very strong. Kalau korang dengar sampai habis, memang dia punya hit, and memang I have to memang keluarkan like a vocal range yang very clear and loud. So that was a struggle for me because for Yana, I always sing in at my comfortable punya zone tau. Like is because I like to sing R&B, so my range is always here, mid range. So when I masuk Rambang, I record for Rambang, it was a big challenge for me lah. Tapi alhamdulillah I got through it and I love the song so much. Ya, itu dia jawapan daripada Yana untuk Roni. Okey, mungkin kita nak buka soalan kepada rakan-rakan media berkenaan dengan lagu Rambang ini. Mungkin ada sesiapa untuk one-to-one nak tanya. Okey, baiklah. Kita teruskan soalan daripada Juliana daripada M-Style. Kita ambil ruangan chat kita ya. Congrats Yana. Okey, tahniah Yana. Sedap lagu ni. Tapi takut tak kalau orang copyright lah corporate lagu ni dengan lagu-lagu compare dengan lagu-lagu Yana yang lain sebab the sound macam familiar, macam lagu jenis macam lagu Hill kata dia. Macam lagu apa? Dia kata macam berentak-rentak dia, jenis genre dia macam lagu Hill Saini katanya. Dia punya soalan type dia. Ada lagi tu sebab Yana apa cakap? Dia kata kat sini sebab Yana kata reggae range berbeza, ada tak ambil vocal class katanya. Okay. Sebenarnya yes, memang genre Rambang ni memang berbeza lah dengan Aroma, dengan Cerita Rinda Maukah Kamu semua. Tapi memang I wanted to try something yang ballad, but a ballad yang macam sesuai dengan Yana tau. So for Yana, I like to do ballad yang more macam ada attitude punya wise and like strong and something like that. And yes, Yana ada pergi vocal class but not specifically for Rambang, bukan untuk Rambang sebab I went to vocal class masa tu, I think it was like ABP kot back then dengan Cikgu Syafi, and after that I was a bit busy untuk pergi vocal class, tapi I ada apply all of those stuff lah. And also Yana sebenarnya banyak practice depan cermin kat rumah untuk readykan diri Yana untuk the recording, because I know it's going to be like macam susah. So kat rumah try ada key yang macam tak sampai tau, but cubalah memang kat rumah like banyak practice lah sebab nak recording tu berjalan dengan lancar dan cepat kan. But of course I did a few practice, and the penukaran range on my song is for me is a new experience and a new challenge for me lah. Okay, kita ada soalan daripada Kelkatu mendapatkan penjiwaan untuk lagu ini. How you get your feel untuk lagu ni? Okay, feel tu sebenarnya itu antara paling senang untuk Yana apply bila recording and bila lirik tu Yana faham tau. Because
macam I said just now, bila I dapat a song, I akan tengok lirik saya akan faham dulu. At first ada certain lirik I tak faham, so I tanya Firdaus, apa maksud you kat sini, apa line ni, apa maksud you dekat line ni. So bila I rasa macam okay, lirik dia meaningful to me and I boleh relate, that's when I boleh apply my feelings and macam penghayatan I lah dekat lagu tu. Sebab for me, I always try to relate, contoh with my life ataupun with life orang yang I sayang yang pernah go through benda tu. Sebab I ada je a few of my friends yang pernah macam, you know, they are too vulnerable, you know, senang macam tertipu dengan kebaikan orang yang sementara lah, orang kata macam tu. So I letakkan perasaan marah, perasaan sedih, perasaan all of those feelings in one song, and I try to like macam imagine everything masa malam recording tu. Oh, itu dia. Okey, kita jawab soalan daripada Kak Sarimah dari ni ya. Dia tanya, bila lagu dipilih sebagai OST, mungkin yang Yana anggap bonus sebab secara tak langsung lagu tu diputar hari-hari. So, orang akan dengar dan boleh naikkan viewer kat YouTube. Komen sikit Yana. InsyaAllah, kalau ada rezeki, kalau drama tu pun orang actually tengok and people enjoy the song, insyaAllah it can reach to a certain point yang kita semua nak lah. And betul, kalau macam drama kan benda tu akan constantly, constantly play and kat TV apa semua tu. And I think it is a good macam platform. Memang it is a place where macam people akan lagi dengar lagu tu. Macam Aroma pun ada juga dalam OST certain drama, which macam Syama pun baru find out. And views untuk Aroma pun naik juga because of drama. So which I agree on that lah. Memang drama akan membantu sangat-sangat. And kalau itu cara yang boleh membantu orang untuk relate dengan lagu tu, yang boleh dengar lagu tu, then I think I'm blessed for that lah. Okay, soalannya, since kita masih lagi dalam PKP pandemik ni, apa strategi marketing untuk lagu ini? Mungkin ada challenge TikTok ke macam mana? Yes, sebenarnya ada jugalah challenge TikTok yang nak buat. And and then kita orang akan ada buat a few contents out there, and then kita akan maybe call out a few people out there untuk comment about the song juga. Sebenarnya marketing strategy banyak boleh buat, tapi Syama rasa Rambang ni Syama just nak share more to my emotions lah. I just want people to relate dengan what's going on and all that. So kalau boleh Syama nak macam, for example, like just ask people out there macam, what do you feel about the song? And then share about korang punya emotion juga. Because macam Syama, bila Syama release lagu, Syama suka connect dengan orang macam tu tau. So that orang boleh rasa apa Syama rasa, Syama boleh rasa apa diorang rasa. I think itu marketing strategy yang bukan hard sell. It's more to like something that's more sincere. It comes from the heart lah. Itu yang Syama nak. Tapi of course akan ada lagi marketing strategy yang lain. But that is the main one that I nak buat lah, which is more focused on personal punya engagement towards my audience. Yeah, itu dia. Okay, kita ada soalan daripada ruangan chat kita daripada Aisyah. Dia tanya, Syama sendiri pernah tak tertipu ke dengan kebaikan sementara ini? Cara cerita macam pernah lalui sendiri je lah katanya. Katanya lagu ni ada kena mengena Yana sendiri. Adalah. Of course ada. Sebab kita cakap okay. Yes, of course ada lah. Because Syama ni, I am a very, I came from a family yang macam tak exposed to people sangat tau. Macam Syama ni memang daripada dulu, I duduk rumah je. I was never exposed to new people. So, when I turn 18, 19 macam tu, I dah start macam keluar and actually pergi lepak. So lepak tu macam benda yang I tak biasa buat. So bila I dah start melepak, I rasa macam semua orang baik. Like sebenarnya dunia ni tak adalah kejam sangat kan. Tapi bila kita jumpa certain people, kita rasa macam orang ni
kita baik dengan dia baik dengan kita, tapi tahu-tahu dia tikam belakang kita. So benda tu normal lah dalam kehidupan, which I think semua orang akan menghadapi benda tu and kena menghadapi pun untuk belajar lah. It's very important untuk kita tahu dalam dunia ni ada banyak jenis orang and kita kena belajar macam mana nak menghadapi benda tu supaya kita pun lagi kuat and supaya kita pun lagi pandai. Kan semua orang akan lalui benda yang sama. Okey, kita ada soalan ni Barry, orang kata daripada Padin. Tahniah Yana muncul dengan single keempat. Orang mula perasan kehadiran Yana dalam industri tapi masih belum cukup dikenali setanding BBNU lain. Walaupun dah keluar dengan 3 single sebelum ini, apakah cara Yana lepas ni untuk jadi lebih menyerlah sebaris dengan yang lain? Gitu. Okay, so sepanjang these few years yang Syama dalam industri, apa yang Syama belajar is I am just going to do the songs that I betul-betul suka and come from the heart tau. So maybe like before this lagu-lagu tu semua is macam ada orang yang tuliskan. So eventually Yana nak tulis lagu Yana sendiri and release lagu yang Yana tulis sendiri. Sebab macam ni kadang-kadang macam Syama ada pernah cakap dekat my Instagram dulu, rezeki ni berbeza untuk setiap orang. Kadang-kadang kita buat lagu macam ni, kita ingat boleh hit tapi tak juga. Faham tak? So macam maybe I'm gonna share more of myself and more of my music, and siapa yang boleh terima tu boleh. Sama macam ni, I don't wanna try so hard untuk buat everybody to love me. It's I just be myself, and kalau orang tu boleh terima Syama dengan apa yang Syama boleh bagi, and kalau dia suka lagu Syama, and that is more than enough for me. Sebab you can never make everyone like you. And yeah, so macam if you ask me macam what is my next step, I'm just gonna do more of my own music. I'm gonna write my own songs. Sebab kalau I keep on continuing on doing benda yang I rasa boleh berjaya di Malaysia ataupun benda lagu yang boleh hit, kalau lagu tu tak hit, maybe I will be disappointed, you know. So yeah, so maybe I just write something from the heart, and then hit tak hit, orang dengar 1,000 orang dengar pun dah kira macam a blessing to me, because 1,000 orang dengar. Kalau kita letak 1,000 orang depan mata kita, ramai kot. And then like if this 1,000 people, if I can change this 1,000 people's life and buat diorang rasa macam they are not alone, that is more than enough. Yeah. So itulah, I think my next step, I'm just going to do more of my own lyrics, my own stuff, and insyaAllah if people enjoy, they enjoy. Ya. Okey, kepada rakan-rakan media, mungkin kita ambil 2 soalan terakhir untuk berkenaan dengan single Rambang sebelum kita ke acara seterusnya, iaitu memperdengarkan lagu naik. Okey, kita ambil soalan daripada Mia. Okey, memandangkan ini dah single keempat Yana, sebagai penyanyi apa perubahan yang Yana rasa pada diri? Contoh macam jadi lebih matang ke, atau lebih menjiwai song ke, macam mana? Gitu. Okay, so sepanjang berada dalam industri ni memang banyaklah Syama belajar, and one of the biggest thing yang Syama belajar is makin lama makin dalam industri, Syama makin I makin kenal diri I. And for that, I mean macam, okay, maybe first single tu, I buat, okay, I just release because it is something that I sedap dengar kat telinga. Tapi, okay, second single pula, I fikir, okay, this one catchy to my ears. And then eventually kan, setiap lagu yang I keluar, I macam belajar benda baru in terms of like, okay, I think yang I betul-betul minat macam ni. I belajar tau daripada setiap lagu yang I release. And I makin tahu apa yang I nak. Which I think is very good for me. Sebab I makin kenal diri I throughout the industry, and I rasa macam every year matters, every song matters. And bila I dah release lagu Rambang ni pun, okay, I sedar, okay, ni apa yang kena improve, ini apa yang I maybe tak payah buat kot because I tak rasa selesa. So macam I bukan nak kata setiap lagu I release I selesa dengan semua benda yang ada dalam lagu tu. No, it's just that I belajar apa yang I boleh improve, so the next song I boleh lagi kenal diri I. Macam tu. Ya, okey, kita ada soalan yang terakhir kita ambil daripada ruangan chat ni ya. Okey, tanya daripada Yus, daripada MyBus, tanya Shalma atas single terbaru. Apa eksperimentasi Shalma untuk menarik minat pendengar di luar sana? Mungkin Shalma ada sasaran golongan tertentu untuk mereka mendengarkan lagu ini. For lagu Rambang, is it?
lagu rambang Yes. kan? Okay. For me, macam cakap tadi, the audience yang I nak reach for this song is someone yang maybe pernah go through benda sama ataupun tak pun sama. Because I think like everybody, if orang dengar, dia can relate. Macam ada satu komen dekat YouTube tu pun dia cakap, memang betul lelaki kena ni. Dia ada macam, dia ada meluahkan perasaan dia. And benda-benda tu macam, benda-benda tu I feel like it is something that I can, reach to my audience out there lah. Yeah, and then macam, yeah. Ya, okey, nampaknya kita akan bersama dengan Yana lagi ya. Yana jangan ke mana-mana sebab itulah dia berkenaan sedikit informasi kepada rakan-rakan media pada petang ini berkenaan dengan lagu terbaru daripada Yana, itu Rambang. Harapnya kejayaan lagu Rambang ini orang kata boleh diwawar-wawarkan kepada semua pembaca-pembaca, kepada rakan-rakan media sekalian. Okey Yana, baiklah. Sekarang ni saya nak memperkenalkan untuk seterusnya kita untuk mendengarkan gandingan ataupun gabungan dua bakat segar berlainan genre yang bertajuk Naik. Okey, itu dia artis kita bersama-sama dengan kita pada petang ini, iaitu Abu Bakar Ali ataupun kita panggil Abu. Yes, di manakah Abu gabungan dua lagu dua antara Shalma Eliana dan juga Abu Bakar Ali. Di manakah Abu? Yes, hai Abu. Hai, hello. Okey, sihat ke Abu? Saya alhamdulillah, bro. Hai Shalma. Abu dan juga Shalma Eliana. Wow, nampak dalam tu ada burger, ada makanan. Lapar lah pula tiba-tiba. Okey, baiklah. Kepada rakan-rakan media ini dah saya perkenalkan Abu. Abu mungkin sepatah dua kata untuk rakan-rakan media kita pada petang ini. Silakan Abu. Hello, hai. Saya Abu Bakar Ali dari Def Jam Southeast Asia. Dan saya akan release my third single dengan Def Jam Southeast Asia, which is Naik, featuring Shalma Eliana. Dan Abu sangat happy untuk single kali ni sebab ada banyak kelainan. Ini first collaboration dengan Shalma. Kita orang dah lama dah nak collab dengan Shalma. Dan akhirnya ada lagu yang sesuai untuk Shalma dengan Abu. Dan muzik video kali ni lain sebab kita orang gunakan CGI, green screen. So kita orang tak pergi outdoor untuk outdoor untuk shoot everything, and dia ambil masa yang sekejap lah. Terima kasih kepada tim-tim Universal yang tolong kita orang untuk siapkan single kali ni. Yes sir. Ya. Ya, itu dia Abu. Okey, untuk pengetahuan rakan-rakan media yang dikasihi, lagu ini akan berada di digital platform pada hari Jumaat ini pada 11 Jun 2021 tepat jam 12.30 malam. Dan juga music video yang kita tonton tadi tu akan berada di channel YouTube Abu sendiri pada 9 malam ya. So pada 11 bulan, iaitu pada hari Jumaat ini. So guys, stay tune dan jangan lupa wawarkan tentang lagu ini. Okey, baiklah. Mungkin tadi kita dah banyak bertanya kepada Yana sendiri tentang lagu dia. Okey, ini dah gabungan pertama kali, betul ya, antara kalian berdua? Okey, so macam mana Abu sendiri dapat memilih Shalma untuk bergabung untuk lagu ini? Sebenarnya Abu dengan producer Shazi memang suka dengan suara Yana, Shalma. So kita orang cari kan siapa ada suara macam ni kan. So Abu macam terus macam okey, kita nak Shalma Eliana. So memandangkan Abu dengan Shalma Eliana dalam satu company juga, Universal. So dia jadi mudah jugalah untuk Abu bekerja dengan Shalma. Lagipun Abu memang dah lama nak kerja dengan Shalma. So lagu ni sesuai dan kita orang perlukan penyanyi perempuan. Dan Shalma memang ada apa yang Abu nak untuk lagu ni. Dan terus jadilah kita contact manager masing-masing dan Abu contact Shalma. Dan Shalma pun setuju untuk bikin lagu ni. Dia sesedar dah siap dah. Abu tak ada pun dalam studio dengan Shalma that time, betul tak? Ya. Sebab itulah Shalma. Okey, macam Shalma sendiri macam mana? Shalma okey, macam Shalma sendiri kan, macam mana Shalma menerima lamaran untuk lagu ini? Lama tak proses fikir dulu, nak ke tak nak, nak ke tak nak, nak ke tak nak? Lama tak proses dia?
Sebenarnya tak adalah lama sangat sebab Yana ni senang sikit tau nak pilih lagu. Kalau sekali dengar dah macam catchy to me, dah boleh terus macam accept the song. And Syama ingat lagi masa first time Abu hantar tu, ada try voice note kat Abu. Ada try voice note juga kat Abu macam okay tak aku nyanyi lagu ni kan. Macam and then dia macam vibe yang lain tau, because macam Yana kan suka try benda-benda baru. I like to you know try new things. This one is a bit macam cheeky, macam happy sikit kan. So masa when I heard the song, dia punya hook tu memang macam it caught me, it caught my ears. So senang lah, it was a very easy decision. Wah, nampaknya rakan-rakan media kita menyukai lagu ni di mana Cio dan juga Ariel berkata sedap lagu ni. Budak-budak BBNU sukalah lagu ni. Gitu. Okey, nampaknya kepada rakan-rakan media sekiranya sebarang pertanyaan ke apa, anda boleh type di ruangan chat kita dan anda boleh tanya one to one. Kita buka one to one sekarang untuk anda bertanyakan tentang berkenaan lagu Naik ini bersama Abu dan juga Yana. Silakan rakan-rakan media. Abu dengan Syalma, okay. Bukan Haikal nak tanya ke? Tak tahu sama ada Kak Kira tanya ke belum. How did you get, macam mana you gather you punya chemistry and stuff for the song? I met Abu before and masa kat Universal. So macam mana dari segi chemistry and benda-benda macam tu? Sebab this is your first time live collaboration and stuff like that? Yeah. Tapi Abu, kita me and Abu, we actually pernah lepak dulu because we had like a tour. We had like a tour in Kedah masa before COVID and all that lah. So we actually had, we spent time like as macam Universal punya family, we spent time together semua. So we had that genuine friendship lepak session before we actually work together. So I think that's how we got our chemistry lah kot kan Abu. Dia organik lah. Dia bukan rasa macam kerja pun. Dia rasa macam betul-betul lepak kan. So kita orang, Abu pun tak nak jadikan sesuatu benda tu kerja. Tak nak macam kita tak kenal orang ni dan kita nak ajak featuring kan. So Abu nak semua benda tu jadi organik lah. Kalau antara kawan-kawan, kalau kita rasa kita macam boleh vibe dan kita proceed untuk buat lagu lah. Macam tu. True. Alright. Okay, nak tanya pasal sebab tadi Rambang pun is going to be released on the similar timeline kan? And also lagu Naik ni pun adakah it's going to be released simultaneously atau macam mana? No, Rambang, the lyric video is actually already out. It's just the music video, which actually tak ada confirmed date yet. So Naik will be released on that day. Yes, Naik itself. Faham. Maknanya single yang akan di-push is Naik lah. Rambang yang dah lama kan? Right. Okay. Because Rambang is for OST pun. I see, right. Okay, thanks. Thank you, Haikal. Okey, baiklah. Kita ada soalan dalam ruangan chat kita daripada Dil Anja Wilayahku. Kakak suka ke lagu ni? Of course, kakak love ke lagu ni kan? Okey, Abu handsome. Dia kata Abu handsome. Shalma Chun kata dia kat sini. Okey, sedapnya lagu ni. Okey, actually lagu Naik ni kisah apa ya? Ada tak kaitan tak dengan kehidupan Abu atau Yana sendiri? Dia sibuk nak tanya ya. Abu, you want to answer first? Mungkin Abu jawab. Sebenarnya lagu Naik ni Abu cuba untuk menceritakan tentang sebelum ni Abu ada release single Ni. So itu tentang apa yang Abu nak. Sekarang Naik ni untuk macam mana Abu nak dapatkan benda tu. So kadang-kadang dalam career ni kita ada turun naik dia juga. Kadang-kadang kita rasa kita down. Kadang-kadang kita perlu semangat yang lebih. So Abu buat lagu ni time PKP lah juga. PKPB. So kita semua rasa down, duduk rumah tak tahu nak buat apa. So Abu cakap okay, kita buat lagu yang time tu semua orang hilang kerja, tak ada pendapatan. So Abu cakap dekat producer je kita buat lagu tentang rakyat lah juga kan, apa yang diorang rasa kan. So tu jadi lagu Naik ni. Kalau tengok first line Abu tu, stres aku tahap dewa, belum bayar duit sewa, tuan rumah kejar aku hari-hari. So dia macam menceritakan tentang semua orang. Dan Abu harap ramai orang boleh relate dengan lagu ni sebab dengan keadaan sekarang COVID, dengan bencana yang kita ada sekarang, tak semua orang boleh hidup senang kat luar sana, ada yang rasa susah. So Abu cuba sampaikan lagu ni time pandemik macam ni supaya orang boleh relate. Dia tak kesorangan. Dia orang ada pun, Abu pun macam tu, rasa macam tu. Shalma pun mungkin ada rasa macam tu. Ramai orang rasa macam tu. So
Abu nak ceritakan orang yang dia orang tak keserangan lah. Dia orang ada kita orang semua. Untuk lagu ni naik lah. Bangkit lah, which is bangkit lah. Betul. Ya. Yeah. Okay, Syama pula. Okay, sama lah. Actually, what I think about the song is also the same as how Abu interpret the song as well. Sebab I think the lyric juga is pretty straightforward kan. Macam makin hari makin kita naik, and it's true. Mungkin sekarang ni susah untuk some people, feel that way because due to the, due to the pandemic is going on right now, kita asyik duduk rumah ke apa. But for me, every day is like a learning process. Hari-hari kita grow and we become more better. We become better. So the lagu ni is like a motivational punya push lah to everyone kat luar sana. Macam even we're at home, kita still will become better. Kita still boleh naik, berjaya, and if anyone is struggling kat luar sana, you're not alone. So macam setiap lagu, I think if us macam as an artist as well, apa yang kita put out there is something that others can relate lah. I think that's the best part of doing music, I think. Yeah. Ya, okey, kita ada soalan daripada Cio Utusan. Okey, kalau dikatakan both of you saling menumpang nama menerusi lagu ini, how you guys see it? Macam mana tu menumpang katanya? Menumpang ke? I tak tahulah. I rasa macam tak ada kes-kes menumpang ke apa. I think it's all about working. I think it's all about, dia tak ada kes-kes menumpang kan. I menumpang you menumpang I, tak ada kot. I think it's all about. Apa tak dengar tadi soalan? Cubalah. Okey, soalan dia Abu, dia tanya tadi. Okey, kalau dikatakan both of you saling menumpang nama menerusi lagu ini, so macam mana? Dia kes tu. I don't think ada kes sebab dia tak ada siapa-siapa tumpang populariti ya. Tak ada. That's why it's the best part, sebab dia tak macam working together. Ya. Okey, kita ambil soalan daripada Roni daripada Copy Planet ya. Dia kata lagu ni dah lama. Okey, dengar tak Abu? Dengar. Okey, kesimpulan dia lagu ni dah lama direkodkan. Okey, lagu ni dah lama direkodkan. Okey, mengambil masa yang lama. Tapi kenapa baru sekarang nak launching lagu ni? Gitu. Sebab kita orang time buat tu time tu masa tak menentu tau. Sekejap PKPB, sekejap PKP balik kan. So sekarang pun kita total lockdown semula. So tak ada masa untuk kita gather idea ataupun konsep music video ke, meeting ke. So agak susah lah, agak terbatas kat situ untuk kita buat kerja lah. Mungkin sebab tu lah saya rasa. Ya. Proses ni jadi lambat. Okey. So lambat dia punya proses tu. Okey, kita buka soalan kepada rakan-rakan media nak tanya one to one. Ada siapa-siapa tak? Silakan. Okey, Haikal. Abu, ada juga suara-suara, cakap suara-suara yang tak berapa nak sedap lah. Suara-suara sumbang mengatakan Abu ni macam rapper rempit berdasarkan you punya fisik, cara you bawa diri you and stuff like that kan. So macam mana you nak defy ataupun nak menafikan komen apa ni pernyataan tu? Ataupun you bangga dengan apa you bawa? Macam mana? Suka rempit. Saya tak cakap pun bangga ke apa je lah. Tapi saya tak juga nafikan benda tu. Sebab dekat mana-mana negara pun dia ada culture dia. Macam negara lain ada culture dia. Macam UK kita tengok diorang ada style diorang sendiri kan. Semua pakai jogger pant everything. Dekat Malaysia mungkin ada rempit. Dekat US mungkin tak ada rempit. Diorang pakai super bike semua kan. So terserah kepada semua orang nak fikir macam mana. Abu tak ada pun cuba untuk plan untuk bawa style rempit ke, budaya rempit ke, tak ada dalam plan Abu pun benda tu. Tapi kalau itu yang orang pandang, okey lah, mungkin itu culture Malaysia juga. So cuma jangan bawa ke arah yang salah lah, bawa arah yang betul lah, tu je lah. Abu tak kisah pun orang nak cakap apa. Sebab we know Shalma sebelum ni you dikata you nak further studies in the UK, right? I don't know macam mana how is that working for you since the pandemic and stuff like that. So macam adakah masih lagi diteruskan ataupun niat tu dah terbatal sebab pandemic atau macam mana? Actually macam patutnya should have been this year lah. Tapi betul juga sebab pandemic that's going on, tak boleh nak travel apa semua. Tapi insyaAllah by next year, if macam benda ni dah cool down a bit, I'm still gonna go. That's why I macam semangat to get my vaccine also, because
I wanna, study kat luar. So the plan is still ongoing. It's just that macam kita boleh plan je kan, macam on that day itself kita kena tengok the situation jugalah. But the plan is still ongoing. Kalau ada rezeki, I will definitely still go. Apa pelajaran yang you akan buat? I mean, apa yang you akan buat? I mean, bidang apa and universiti mana yang menjadi potential pilihan you? If you don't mind sharing a little bit about that. Actually, ada a few sebenarnya. It's just that I'm still thinking on which field that I really, really want to focus on. Sebab I can do the same as my diploma, which is I did communication and media. Right. That was what I did. Tapi on the other hand, I ada buat business juga. So maybe I might do business. So it's just that I'm trying to figure out a few courses lah yang macam nak finalize what I really want to do. And university sebenarnya banyak, but I'm thinking of going somewhere near macam Hendon because my sister semua belajar dekat sana. I see. Yeah, macam, and then we have someone yang boleh macam consultant lah dekat sini yang macam dah biasa work with my dad apa semua. So maybe I might go there, but still tengah macam tengok-tengok lagi lah which is the best pick because I don't want to go to dalam atau jauh sangat. Also I don't want to like be dekat bandar sangat pun because nak pilih the right place is actually quite hard. So I'm still looking around jugalah. Right. If that happens, your singing career is gonna be put on hold lah, right? Ke macam mana? Maybe, but I'm still gonna do music contents lah dekat sana. Mana tahu dekat sana ada dapat belajar lagi kan. Maybe I'll come back with more knowledge about music. I don't know. Maybe we never know kan. So that's why I nak pergi belajar sana because maybe I might jumpa orang-orang baru and orang-orang baru boleh ajar I banyak benda, I boleh berkembang lagi ke, and that's my goal lah sebenarnya. Perfect. Right. Thanks. Shalma, kita tahu you punya hubungan dengan Mael apa semua kan. And ada juga urang-urang mengatakan you guys are preparing for engagement punya, that kind of stuff. So macam mungkin boleh cerita sikit extensions of your relationship dengan Mael. How is it going? Macam mana dengan pandemik ni? Adakah sedikit membataskan you punya perhubungan ke? And that kind of stuff. If you don't mind sharing about it lah. Okay, sebenarnya bila PKP ni mestilah rasa macam jauh sikit kan. Because usually back then we always macam pergi makan, lepak together and all that. But macam we all, obviously we have plans for the future. Because we're pretty serious jugalah with our relationship. So we have plans, but I don't think it's anytime soon because I want to finish my degree first and I actually macam have a lot to achieve for myself. Maybe by the age 25 kot. Maybe, never know. But parents I pun jenis macam, go get your degree first. Go, enjoy yourself first. So engagement or marriage is not going to be anytime soon lah. But insyaAllah one day lah. It's in the plan book. Right. I think. Okay, thank you for the question. Okay. Okay, soalan seterusnya. Okay, Abu, are you here? Okay, Abu. Okay, dengar. Bagus. Okay, berbalik soalan tadi. Soalan Cio tadi. Okay, apa Abu melihat? Dengar. Yes. Okay, apa yang Abu melihat kejayaan Abu sekarang ni? Itulah soalannya Abu. Dah 100 kali ulang ni. Dengar tak? Saya rasa dengar. Okey Abu. Okey, Abu tak nak macam terlampau Abu Teruskan. Dengar ke tak? Dengar. Okay. Abu cakap Abu boleh Abu. Okay, no problem. Kita dengar. Kami kat sini dengar. Masih syarat dah aku buat. Dia tengok dia lagging lah. So dia punya line is not that ni. Itulah. Line dia kenapa dugaan aku punya soalan Okay, tak apa Cio. Soalanmu tu nanti kita akan forward dekat dia secara personally. Okay? Yeah. Okay, baiklah kepada last question. Bukan soalan lah. Macam, okay, any last word from Shalma lah. Kan? Harapan untuk dua lagu ni. Lagu Rambang dan lagu Naik ni. Okay, so harapan Shalma is for people to actually enjoy the song and actually relate to the song. Harap-harap macam
people in Malaysia can dengar lagu ni dengan with full of joy, sebab time-time PKP ni pula macam I think ramai yang rasa a bit down and sedih kan. So I hope naik ni lah, especially naik ni boleh naikkan lagi semangat dia orang during this time, and bukan setakat time sekarang je, but also like all the time, to always keep going, never give up and constantly move lah, regardless of anything that's going on in their life. So harap-harap lagu ni boleh sampai ke hati dia orang lah. Yes. Ya, okay, Abu is back. Abu is back. Dengar tak Abu? Sorry. Dengar, saya minta maaf. Okey, Abu, mungkin ada sepatah dua kata sebelum kita nak tutup majlis kita pada petang ini. Mungkin kata-kata Abu tentang lagu Naik ini kepada rakan-rakan media. Silakan Abu. Hati dapat menerima lagu Naik ni sebab Abu sangat enjoy write lagu Naik ni, dan juga kerja sangat mudah untuk lagu Naik ni, dan harap dapat tempat di hati semua orang untuk lagu Naik time PKP macam ni. Siapa rasa susah hati boleh dengar lagu Naik ni dan share dengan semua orang. Ya. Terima kasih. Ya, thank you. Okey, kepada rakan-rakan media semua, terima kasih guys. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Hai bos. Terima kasih semua kawan-kawan media. Mr. Herman. Thank you. Stay safe everybody. Terima kasih semua. Thank you everyone. Lagi.